Okey, aplikasi ERPH. Cara salin dan jadikan aplikasi ERPH kepunyaan anda. Ini adalah tutorial yang lengkap. Okey, stay tune. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kongsikan kepada rakan-rakan semua berkaitan aplikasi ataupun app ERPH. Okey, mula-mula pastikan kita telah sign in menggunakan akaun eDidik ataupun akaun Delima ataupun akaun Gmail. Jangan gunakan akaun Yahoo. Okey, menggunakan akaun Gmail. Okey, first apa yang kita kena buat? Kita type appsheet.com, enter. Okey, kita masuk dalam appsheet.com. Kita kena sign in ataupun log in ataupun register untuk kali pertama kalau sebelum ni kita tak pernah menggunakan AppSheet. Okey, di bahagian appsheet.com ni, di bahagian sebelah kanan atas ada button login. Kita klik login. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, bagi yang kali pertama mengikuti video tutorial saya, boleh like, share dan komen . Okey, dah klik login. Lambat sikit. Kita klik button login untuk kali pertama. Di atas capaian internet kita lah. Kalau internet kita laju, sekejap je nak login tu. Okey, dah. Kemudian keluar paparan ni, kita klik pada Google . Klik Google. Okey, untuk kali pertama, ni adalah untuk register. Okey, klik pada email kita. Okey, dah register lah. Okey, bagi kebenaran, bawah dia ada button allow. Klik allow. Okey, itu adalah step yang pertama di mana kita register ataupun sign in, log masuk menggunakan AppSheet. Okey, paparan dia keluar yang ni, kita boleh close ataupun ada tanda pangkah. Pangkah je, got it? Seterusnya, kita nak ambil ERPH yang saya telah siapkan. Okey, buka tab baru, type je tiny.cc/ERPH SR untuk sekolah rendah. Yang sekolah menengah, tunggu saya akan buat untuk sekolah menengah 1, sekolah rendah 1. Okey, yang ni saya tutorialnya untuk sekolah rendah dahulu. Okey, tiny.cc/ERPH SR untuk sekolah rendah. Klik button enter. Okey, dia akan keluar paparan ni. Aplikasi ERPH SR, satu app untuk semua cikgu. Okey, ini adalah salam hormat, salam sejahtera daripada saya. Okey, apa yang cikgu kena buat? Okey, bawah nanti di bawah bahagian bawah saya akan letakkan video yang lengkap ni untuk rujukan rakan-rakan guru lah, macam mana kita nak copy. Okey, seterusnya kita akan klik copy and customize. Klik. Okey, yang ni kalau kita nak gunakan untuk kita sahaja, kita buat ERPH nama kita. Tapi kalau kita nak buat untuk satu sekolah terus, okey, kita buat nama sekolah ERPH, nama sekolah contohnya SK Pengkalan Kubur Salor. Nama sekolah saya SK Pengkalan Kubur Salor, kategori Education Training, dan kita klik copy app. Senang je. Klik copy app dan dia akan set up. Dia akan setting untuk kita. Apa yang ada dalam aplikasi yang saya telah bina akan ada dalam aplikasi yang kita copy. Yang cikgu-cikgu clone ataupun cikgu-cikgu copy. Okey, ni kena tunggulah sekejap. Tak lama ni. Semua data, dia melibatkan data di SKP untuk sekolah rendah. Dia ada banyak kan. Daripada semua jenis bahasa, semua subjek. Jadi lambatlah sikit. Kena sabar. Okey, dah siap.
tak sampai 2 minit ataupun 3 minit. Okey. Jadi yang lama ni, yang kita sign in ni, kita boleh pangkah je. Itu untuk pertama kali kita sign in ataupun log masuk. Kita boleh pangkah, kita tinggalkan. Yang ni kita dah copy, jadikan kepunyaan kita. Okey, kita tunggu dia sedang running. Okey, dah keluar ni, welcome to your app. Maknanya app kita dah siap ni. Seterusnya, step yang seterusnya kita akan start and customize. Kita klik start and customize. Okey, paparan yang ada dalam aplikasi kita ni adalah paparannya. ERPH untuk SK Pengkalan Kubur Salor yang saya dah rename. Kita klik pada menu, kita akan ada ERPH, DSKP, analisis ERPH, pengesahan pentadbir dan analisis semakan yang telah dibuat pengesahan oleh pentadbir. Ini adalah menu utama. Okey, sebelum kita buat pengisian, kalau buat pengisian terus tak boleh. Cuma ni adalah default ataupun dummy data. Macam mana kita nak ubah nama cikgu-cikgu ni? Okey, saya done dulu. Kita nak ubah, kita pergi bahagian DSKP. Klik button DSKP. Okey, dalam DSKP ni dia ada view column dan ada view source. Kita klik pada view source. Source ni yang kita akan edit dan custom. DSKP, view source. Klik view source. Okey. Yang pertama, subjek. Dia ada banyak subjek. Kita nak yang subjek sekolah kita sahaja. Macam mana kita nak buat? Kita akan sort dan kita akan buang data-data yang tidak diperlukan. Okey, kita klik pada subjek. Yang pertama DSKP kita nak edit supaya bukan semua subjek ada ni. Kita nak subjek untuk yang diajar di sekolah kita sahaja. Klik subjek dan kita klik pada corong ataupun filter. Klik filter. Okey, dah klik. Kita balik semula kepada subjek, dia ada filter di bahagian sebelah kanan. Klik filter dan kita, dia auto ni select all dan kita nak antik. Kita tak nak yang sekolah menengah ni dah ada tanda right. Sekolah ada tanda right ni adalah yang kita nak delete lepas ni. Okey, kita cari daripada atas, contohnya kita nak apa? Okey, bahasa Melayu, antik bahasa Melayu. Then apa lagi? English, antik. GPM, antik. Okey, yang kita nak kita antik matematik, antik. Okey, lagi kita cari lagi. Contohnya pemulihan khas matematik. Kalau kita nak, antik lah. Kalau tak nak, tak perlu, tak perlu antik. Biarkan. Okey, seterusnya. Okey, pendidikan moral. Okey, pendidikan muzik kita nak antik. Lagi, pendidikan jasmani, antik. Seterusnya, pendidikan kesihatan kita nak antik lagi. Moral tak nak, muzik, PPKI tak nak. Yang nak je kita antik. Okey, lagi kita turun ke bawah. PSV kita nak antik. RBT nak antik. Sains nak antik. Sejarah pun kita nak. TMK kita nak antik. Okey, dan kita nak pendidikan Islam antik. Okey, dah siap antik yang kita nak. Kita klik button OK. Klik OK. Seterusnya, ni yang kita tak nak ni. Okey, select daripada nombor 2. Kita klik pada nombor 2. Select row terus. Kemudian gunakan scroll down ni, slider. Turun terus ke bawah. Sampai bawah, kita tekan button shift pada keyboard. Tekan shift dan hold. Klik pada yang last sekali. Kita klik sebelah kanan mouse dan kita delete selected row yang kita tak perlukan. Klik selected row, delete. Okey, dan kosong. Sekarang ni kita buka semula corong ni, filter. Dan kita select all. Kemudian klik OK. Dia akan paparkan hanya subjek-subjek yang diajar di sekolah kita sahaja. Yang bahasa Cina, Kadazan, Tamil dan sebagainya kita telah delete tadi. Kalau kita sekolah Cina, kena select lah.
untuk bahasa Cina. Okey, yang pertama DSKP dah siap. Kita pergi bahagian ref. Okey, ref. Nama guru ni bukan cikgu-cikgu sekolah kita lah. Kita delete, kita ambil nama cikgu-cikgu sekolah kita. Contoh Okey, saya ambil nama cikgu-cikgu sekolah saya. Okey, contohnya ini adalah nama cikgu-cikgu sekolah saya. Saya akan copy dan saya akan masuk semula dalam ni. Okey, paste special value only. Okey, nama cikgu-cikgu kita, sekolah kita telah dimasukkan. Okey, kemudian nama kelas. Kita boleh tukar satu dedikasi, satu tekun, dua. Yang ni, semua ni kita boleh copy paste ataupun type nama kelas yang ada di sekolah kita. Sama dengan masa, kita boleh tukar. Double klik dan kita boleh tukar 7.45 dan sebagainya. Okay, saya besarkan sikit. Masa ni kita boleh tukar. Di sini, contohnya kita bermula pada pukul berapa. Kita boleh tukar. Sama dengan kalau sekolah kita bermula hari Isnin. Kita boleh tukar hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, sama. Yang ni boleh tukar. Yang ni sama masa, nama kelas dan nama guru-guru ni. Semua kita boleh tukar. Yang tu adalah step yang seterusnya. Okey, dah siap lah. Sekarang ni, apa lagi yang kita kena buat? Dah siap. Okey, kita boleh pangkah dia. Kalau kita check ni, tak ada lagi kan? Kita kena refresh ataupun loading page. Klik loading page. Reload page. Kita dah tukar tadi di bahagian DSKP. DSKP dah siap. Sekarang ni mana paparan kita? Ada tepi ni. Ada kecil je. Tepi ni kita klik. Dia akan buka balik. Ni tepi ni kalau kita klik ke kanan, hilang. Kita klik sekali lagi, dia akan terbuka balik app. Ni adalah paparan pada handphone kita. Okey, kita dah tukar tadi. Kalau kita lihat ni, DSKP dah hanya tinggal yang diajar di sekolah kita sahaja. Sama dengan kalau kita lihat nama guru. Nama guru sekolah kita dah masuk dah paparannya. Okey. Nama kelas dan sebagainya. Subjek-subjek hanya meliputi yang kita dah edit tadi. Okey, seterusnya kita pergi bahagian yang kedua iaitu app ERPH. Kita nak sediakan satu ruangan untuk print. Okey. Klik pada app ERPH. Okey, kemudian dia ada view source. Sama dengan DSKP tadi. Dia ada view source. Klik view source. Okey, dah ada dua data. Merah ni saya akan terangkan sekejap lagi apa yang warna merah. Okey, dia ada bahagian status ERPH. Okey, ERPH ni dia akan auto. Contohnya bila kita masukkan nama yang sama daripada data ni. Okey, contohnya saya nak delete dahulu. Okey, daripada kita nak delete ni, kita delete daripada sini lah. Delete sampailah tepi ni. Okey, sampailah nombor 3 bidang ataupun kita ambil daripada tepi, tak apa. Okey, sampai sini lah. Sampai catatan pentadbir. Delete je. Okey, got it? Okey, kemudian yang belakang ni kita delete juga. Okey, yang ni tak boleh delete sebab dia ada formulanya. Okey, saya akan tandakan. Okey, mempunyai formula sini, terutama di sinilah. Kita tandakan dengan warna ni. Ada formula, jangan delete sini Okey, sekarang ni kita cuba masukkan satu data. Saya tunjuk macam mana kita masukkan ataupun kita buat ERPH. Contohnya Sarip. Okey, tarikhnya untuk esok hari Ahad. Okey, esok pada 22 hari Ahad, minggu yang ke-28. Okey, masa mula esok saya mula pada pukul 10
hinggalah pada pukul 11. Buat contoh untuk 2 tekun dan subjeknya English. Okey, tahun 2 bidang, okey ni saya buat contoh tajuk contohnya language art, kemudian at the beach, SK-nya apa? Kita buat je dulu. Saya buat contoh ya. Okey, PDPR, Medium, WhatsApp, Google Meet, YouTube, buku teks, quizzes, klik dan. Okey, objektif. Saya buatlah contohnya nombor 1, act dia dulu. 2, act juga. Kriteria perjayaan pun sama. Satu dulu, act. 2, act. Saya buat act dulu. Ringkasan aktiviti 1, 2, 3 dan 4. Saya buat act dulu, nanti cikgu buat sendirilah. BBM kalau ada boleh tick, kalau tak ada tinggalkan. Contohnya kalau ada, kalau tak ada tinggalkan je. Ni sama, kalau tak ada tinggal. Dan bawah dia ada lagi ni bahasa Inggeris contoh. Okey, nilai murni pun sama. Kalau bahasa Inggeris cari dalam bahasa Inggeris lah. Okey, I think kalau ada tick je, kalau tak ada tak perlu. Kecerdasan pelbagai. Okey, saya buat contoh adalah. Contoh ni contoh je. Kita boleh skip kalau tak ada. Kaedah pun sama. Okey, KBKK pun sama. Kita cari yang bahasa Inggeris lah. Sebab English kan. Okey. Strategi pun sama. Cari je alat pemikiran. Okey, yang ni memang dah bahasa Inggeris. Pentaksirannya macam mana? Pemerhatian, latihan bertulis, refleksi kalau ada. Ataupun kita boleh buat selepas tamat KPR. Disahkan oleh siapa? GB. Okey, sampai sini kita klik. Seterusnya yang status catatan pentadbir ni akan dibuat oleh pihak pentadbir. Kita klik button save. Okey, saya refresh terus. Data akan dihantar ke nombor 2 lah. Okey, dah ada. Okey. Nombor 2 ni dah ada. Settle lah. Okey, disahkan status ni tak ada lagi. Catatan pun tak ada lagi sebab ni pentadbir yang akan buat. Okey. Settle berkaitan macam mana kita nak masukkan data. Okey. Saya buat putih dulu. Sama dengan untuk yang kedua. Okey, ataupun pentadbir nak buat semakan pengesahan oleh pentadbir. Pentadbir akan klik pada pengesahan pentadbir pada minggu 28 ni, hari Ahad. Ada nama, kita boleh klik. Okey. Pentadbir dah lihat catatan, boleh klik pada pensel lah untuk buat catatan. Contohnya pentadbir klik pada bawah sekali. Okey. Tahniah. Kemudian catatan. Bagus. Okey, contoh klik button save. Yang bawah sekali ni auto status dia akan auto. Okey, settle. Okey, kita boleh lihat di bahagian ni lah. Okey, bagus, tahniah. Ni daripada pihak pentadbir. Okey, settle kita punya ERPH. Seterusnya, macam mana kita nak buat button cetak? Okey, di bahagian cetak. Dalam kita punya ERPH tadi, data akan masuk di bahagian ni. Okey, kita nak buat cetak. Klik cetak, kita kena copy ni. Klik pada tiny.cc ni, kita akan copy template. Template ni kena copy lah. Kena make a copy. Jadikan kepunyaan kita. File, make a copy. Dan kita buat sini, cetakkan ERPH. Klik button OK. Okey, dah siap.
klik pangkah. Dan macam mana kita nak hubungkan antara app ERPH dengan cetak ERPH. Okey. Sekarang ni kita akan gunakan AutoCAD untuk hantar data-data yang telah ada ni ke template. Okey. Kita pergi bahagian add-on. Dia ada AutoCAD dan kita klik launch. Kalau tak ada, kita gunakan get add-on dan cari AutoCAD. Kalau contohnya dalam add-on kita tak ada kan, kita pergi bahagian get add-on, kena ambil daripada extension lah AutoCAD tersebut. Macam saya dah ada, saya tunjuk yang dah ada lah. Okay, sini kita akan bila dia bawa ke sini dia ada AutoCAD kan. Saya dah install. Kalau belum install, boleh install lah. Dah install, contohnya kita dah install, kita aktifkan dia AutoCAD launch. Klik launch. Okey, ni kita continue. Continue bagi kebenaran. Klik continue. Okey, klik pada email kita. Dan bagi kebenaran, scroll down, dia ada button allow. Klik allow. Okey, dia akan working. Okey, kita tunggu sekejap. AutoCAD ni loading. Okey, new job. Klik new job. Okey, job name ni kita buat cetak ERPH. Okey, cetak ERPH. Kita klik button next. Okey, kita nak template. Template ni daripada drive kita. From drive. Klik from drive. Okey. Dia ada cetak ERPH yang kita make a copy tadi. Klik dan select. Kemudian kita klik next. Okey, sebelum tu kalau contohnya kita sekolah lain, kita boleh rename lah. Sebelum kita jana, kita boleh rename nama sekolah. Boleh replace logo sekolah. Yang tu simple lah. Okey. Kemudian kita klik button next. Dah ada cetak ERPH. Kita klik button next. Okey, dia ada satu unmap. Kita kena cari dulu mana yang unmap ni tak dipetakan. Scroll down. Ni kaedah. Jadi kita klik pada ni. Cari kaedah. Kena mapping semula. Okey, kaedah dah ada. Klik kaedah. Klik button next. Okey, file name. Kita nak file tu berdasarkan nama guru. Jadi kita klik pada nama guru. Dan di file name ni kita klik pada sebelah kanan untuk kita paste. Klik paste. Dah siap. Kita nak dalam bentuk Google Doc. Jadi lepas jana cikgu masih boleh edit Google Doc. Klik button next. Okay, next je. Klik next. Klik next. Okay, conditional. Okay, contohnya kita nak ERPH ni dicetak bila ada apa? Bila ada nama guru besar ataupun status tahniah. Kita nak bila ada status tahniah daripada pentadbir, terus jana auto jana klik, kita cari status. Kalau ada status tahniah, terus jana klik status, add conditional, iaitu kita tukar ni, cari status. Okey, equalnya ialah tahniah. Kalau tak lengkap dan sebagainya jumpa saya, dia tak akan jana lah tahniah. Kita klik next lagi. Okey, share document. No, klik next lagi. Okey, ni kita tukar. Run on form trigger, klik yes. Dan dia jana setiap 1 jam kita nak. Okey, run on trigger time. Klik yes. 2 yes setiap 1 jam lah. Okey, kemudian kita klik button save. Okey, kita boleh run. Ni sekali je run. Yang lain lepas ni dia akan auto. Running job cetak ERPH.
Okey, dah run, kita boleh pangkah lah. Dan kita pergi bahagian ERPH. Sini dah ada taniah. Bila dah ada taniah, dia akan cetak. Okey, yang ni yang lama. Kita boleh delete. Yang merah ni sampailah sini. Kita boleh delete. Tinggalkan yang ni je, yang baru. Okey. Kita buat contoh satu lagi kemasukan data ERPH. Contohnya kita ambil Muhammad Zukri pula. Okey, pada 22 hari Ahad minggu ke-28. Okey, masa mula contohnya 7.30 hinggalah tamatnya 8.30. Untuk kelas tahun 3, contoh subjek kita ambil satu, bahasa Melayu ataupun matematik. Tahun 3, temanya kita pilih satu, mahiran pun kita pilih satu, tajuk pilih satu, SK kita pilih satu, dan SP pun samalah, kita pilih semua satu-satu. Okey, mood PDPR untuk masa ni, medium yang kita guna, contoh saya letak je. Klik dan objektif pun saya buat X je lah, nak cepat ringkasan BBM saya letak je, nanti cikgu boleh pilih sendirilah. I think kecerdasan pelbagai kaedah, KBKK, aktiviti, strategi, alat pemikiran, pentaksiran, refleksi, disahkan oleh, ni disahkan oleh, yang lain kena tunggu pentadbir lah. Ni saya tak nak tunggu, saya terus klik taniah supaya dia jana terus. Klik button save. Okey, nanti dia akan sikro data ni dah habis tadi, dia akan hantar ke nombor 2 ni. Kita boleh lihatlah kat sini. Dah ada datanya, nama, tarikh, hari, minggu, masa mula, masa tamat, nama kelas, subjek, tahun, tema. Tema tak ada, tema kat sini. Kemudian kemahiran, tajuk, SK, SP, semua dah ada di bahagian tepi ni. Dan selepas 1 jam dia akan jana lah. Tak cukup lagi masa. Yang ni kita dah jana tadi, adalah datanya untuk ni. Yang ni dah jana, boleh print. Nanti bila masa boleh print oleh cikgu-cikgu sekolah kita lah. Sama dengan kat sini pun ada lah, di bahagian, contohnya di bahagian analisis ataupun pengesahan. Okey, contohnya hari Ahad ni saya nak lihat yang cikgu Sarik ni. Okey, bawah sekali dia akan ada data yang telah dijana. Bila kita klik, sama juga dia akan buka ERPH yang telah dijana oleh Autocrat lah. Okey, tu macam mana kita nak siapkan. Dah siap ni, macam mana kita nak hantar ke handphone kita? Kita pergi bahagian user. Kita klik user ataupun user lah, senang. Klik user, dia ada link kan. Klik link dan kita copy ni. Sebelum tu kita deploy, boleh klik deploy dulu ataupun kita panggil publish. Okay, deploy. Scroll down, dia ada move app to deploy. Klik. Okay, dah siap. Okay, seterusnya kalau kita lihat, bukan logo sekolah kita ni. Dalam app ni, bukan logo sekolah kita. Kita nak tukar logo tu kepada logo sekolah. Okay, ni bukan logo sekolah kita ni. Kalau kita lihat, bukan logo. Kita nak tukar. Macam mana kita nak tukar? Sebelum kita tukar, saya pangkah dulu. Sebelum kita tukar, kita buka Google App. Kita masuk dalam Google Drive. Klik Google Drive. Okay, kita kena upload lencana ke, logo ke di Google Drive. Okay, My Drive, upload file. Okay, contoh saya akan ambil satu contoh ni ada rencana. Okay, open. Okay, dia akan ada kat sini file. Okay, file dah ada, jadi kita bolehlah tukar. Macam mana kita nak tukar? Kita pergi bahagian info, dia ada dashboard.
klik dashboard, edit logo. Klik edit logo. App logo ni kita klik pada logo yang asal. Scroll down. Dia ada button custom. Klik custom dan app logo, dia ada logo dan ni adalah file. Kita klik pada file. Cari daripada Google Drive. Klik Google Drive dan kita akan upload lah yang kita dah masukkan tadi. File on Google Drive. Kalaulah cikgu ada contohnya background, boleh masukkan ke Google Drive. Boleh tukar background, boleh tukar macam-macam lah melalui Google Drive kita. Daripada My Drive ni, kita boleh select lah bila dah masukkan. Okay, kita select. Klik select. Okay. Dia akan tukar semula logo yang bangunan tadi kepada logo sekolah kita. Okay. Ni kita double klik, dia akan masuk lah. Kalau kita lihat dah tukar ni. Sama dengan warna ni, kita tak nak warna hijau, boleh tukar warna lain. Cita rasa atas cikgu lah nak tukar warna apa. Warna biru, warna merah, bergantung pada cikgu. Okay, kita klik, dah siap, kita klik save. Okay, kalau kita lihat ni, menu ERPH SR. Kita nak tukar menu SK nama sekolah kita. Boleh tukar nama menu tadi. Contohnya menu ERPH SR. Kita nak tukar menu apa? Ataupun kita nak buat ERPH nama sekolah terus. Okay, macam mana kita nak tukar? Kita pergi bahagian UX. Daripada info tadi, kita pergi bahagian UX. Klik UX, cari menu ERPH. Ni, primary view menu ERPH. Klik dan atas ni kita boleh tukar. Contohnya ERPH SK PK P SK PKS SK Pengkalan Kubur Salor. Okay, klik kat luar dan kita save. Terus berubah menu tadi. Okay, settle yang bahagian ni, kita pergi, ni dah siap ni, kita nak hantar ke handphone kita. Macam mana kita nak dapatkan pautan ataupun link tu? Kita pergi bahagian user. Sebelum user dia ada security. Klik security, require user sign in, dan kalau kita nak bagi kawan kita, kita kena allow lah. Okay, save. Itu kalau kita nak bagi kawan kita. Kalau tak, hanya kita sahaja. Okay, kita pergi bahagian user. Kalau, okay, untuk yang deploy, macam COVID ni, dia masih bagi contohnya untuk ramai user. Tapi kalau lepas COVID, kita kena hanya user-user tertentu. Kita buat satu akaun khas untuk ERPH sekolah kita dan kita akan email, masukkan user ni, kita masukkan di bahagian user. Okay, kita masukkan contohnya email khas ERPH. Contohnya ERPH, ataupun saya masukkan email saya lah, Sarid Said. Ni sepatutnya email khas sekolah lah, saridsaid.1974@gmail.com. Okay, tik pada I am not robot. Kenapa putus sekejap sarid.1974@gmail.com. Jangan putus. Klik I am not robot. Okay, kita jadikan, jangan bagi kebenaran untuk diedit pula. Kita hanya add user. Klik add user and invite. Jadi semua cikgu-cikgu sekolah kita adalah pengguna. Jadi kita email ni satu sahaja email untuk semua cikgu. Jadi tak adalah kita kena bayar secara bulanan. Yang free ni dia hanya boleh untuk 10 user. Jadi pembina satu akaun, satu lagi akaun untuk akaun rasmi ERPH sekolah. Jadi semua akan menggunakan satu app sahaja, semua cikgu. Kalau nak satu app satu cikgu pun boleh. Ni satu app
untuk semua cikgu. Seterusnya, di bahagian user ni, dia ada link. Dan kita boleh berikan kepada cikgu-cikgu kita. Saya copy ni, contohnya saya masuk sebagai guest. Tak boleh guest, kena sign in. Okey, saya akan masuk sebagai contohnya Cikgu Sarik ni. Okey, ni dalam bentuk browser. Bila saya klik preview, ni kalau kita nak isi, nak buat ERPH ni dalam handphone, dalam PC, klik accept, boleh buat pengisian. Okey, boleh isi di handphone ataupun di laptop. Tak semestinya kita buat di smartphone semata-mata. Okey, ni contoh analisis semakan dah hantar ni, satu jumlah semua 59%, minggu 1, okey, tak ada. Yang ada tadi minggu ke-28. Terlihat minggu 28. Jauh lagi. Okey, minggu 28 dah ada penghantarannya. Okey, sekarang ni saya nak hantar ke pautan, ke handphone. Jadi kita copy, letakkan dalam Telegram, dalam WhatsApp. Okey, contoh saya hantar ke Telegram. Sekejap, saya akan letakkan di Telegram . Mana? Okey, contoh saya letak sini. Okey, sekarang ni saya akan buka di handphone. Saya nak install. Ini yang asal. Okey, saya akan masuk dalam Telegram dulu. Saya nak install yang baru. Okey, mana? Okey, yang ni yang baru. Okey, kita akan install. Klik button install. Kita tunggu sekejap. Okey, dan kita akan add. Klik add. Salah email . Email tadi saya buat Sarik Said. Saya tukar dulu. Sebab ni saya buat hanya untuk orang-orang tertentu sahaja. Akaun yang rasmi sahaja. Sarik Said .1974. Yang ni kira akaun rasmi sekolah . @gmail.com. Next. Mana Sarik Said ni? Alamak, lupa. Sekejap, saya masukkan. Okey, dah masuk. Klik next. Betul ke tak password ni? Okey, klik yes dulu. Security. Ni saya buat security dah. Okey, ni kita telah install aplikasi yang kita baru copy tadi. Ni samalah paparannya. Kita baru copy tadi, kita dah install di handphone. Jadi kita boleh isi pada handphone . Contohnya Muhammad Razi. Untuk ni saya buat contoh je 23 juga, set hari Ahad. Yang ni saya nak buat minggu 1. Contoh. Saya buat minggu 1. Kemudian masa mula 7.30. Ada call lah. Masa habis 8.30. Satu dedikasi, subjeknya RBT tak adalah. Matematik. Contoh tahun 1. Tema bidang, nombor operasi,
Tajuk kemahiran, contohnya nombor bulat. Saya buat contoh je. 1 berapa? 1.8 lah untuk SP-nya 1.81 iaitu PDPR. Alamak, saya tekan apa tadi? Okey, medium. Okey, ni saya letak je. Dan objektif pun saya letak. Kriteria kejayaan, samalah. Ringkasan, BBM. Akan letak je dulu. Nilai murni, I think, kecerdasan pelbagai, kaedah, KBKK, aktiviti, strategi, alat pemikiran, pentaksiran, refleksi. Ni oleh PKP contoh. Refleksi. Nanti PKP pula. Contohnya tahniah dan catatan. Ni contoh Kemudian last sekali save. Okey, dia akan synchronize data tadi. Okey, dah siap. Okey, dia akan ada dalam analisis ERPH. Untuk minggu pertama, untuk matematik, dia akan keluarlah. Contohnya hari Ahad ni siapa? Okey, ni adalah data yang kita masukkan melalui smartphone. Dan bawah sekali, dia akan ada URL untuk kita nak print ERPH kita. Yang ni tak sampai 1 jam lagi. Yang 1 jam tadi, contoh ada yang dalam menu ni, yang minggu 28 untuk English ni. Ni telah kita jana lah. Selepas 1 jam, dia akan ada bawah sekali. Merge.url ni. Oh, saya tak share lagi Okey, seterusnya, kita sebagai admin, kita kena share dululah pautan ni. Okey, ni data dah masuk Okey, data-data ni kita kena share draft kita. F-sheet ni, dia akan bagi satu draft, kita kena share lah pada rakan-rakan cikgu kita. Share, can view. Okey, restricted ni kita tukar daripada edit sahaja, kita edit supaya bukan hanya edit sahaja boleh masuk ataupun boleh edit. Kita klik pada edit ni, edit tukar anyone, dan viewer ni tukar kepada editor. Done. Bila kita done, okay, saya masuk semula dalam kita punya app. Okay, kita refresh dulu, barulah kita boleh akses pada mana-mana handphone untuk lihat semula ataupun pada PC. Okey, buka. Tak refresh lagi Okey, check semula. App sheet, data. Oh, okey. Saya letak berterabur punya tadi. Kita punya draft tadi. Kalau kita lihat ni berterabur. Patut pun saya share app sheet je. Jadi kita akan jadikan satu folder. Okey, add on. Okey, kita buat satu folder dulu untuk cetakan. Kita tak buat tadi folder Buat satu folder untuk cetakan ERPH guru. Okey, saya buat semula. Okey. Saya akan add on semula, AutoCAD launch. Saya akan edit supaya semua laporan ERPH yang kita buat tu masuk dalam folder, dan folder itu kita akan share lah. Can edit, klik button pencil ni, next. Okay, choose. Kita buang dulu. Yes. Choose folder.
Okey, dia ada cetakan ERPH. Guru. Klik select. Jadi yang lain kita save je lah. Klik save. Okey. Dalam ni, cetakan ERPH ni kita akan share kepada mana-mana cikgu. Okey, tukar ni, restricted ni kepada anyone dan siapa-siapa boleh edit. Okey, done. Okey, saya run dulu. Tak nak tunggu yang 1 jam tu. Okey, kita run supaya ada data baru masuk sini. Data yang kedua, data ataupun laporan kedua, laporan ketiga. Contohnya laporan cikgu dah masuk run. Okey, kita lihat dalam app kita. Masuk dalam menu. Contohnya yang minggu pertama Okey, hari Ahad. Okey, ini minggu pertama. Kalau kita lihat, bawah sekali dia akan ada lah. Oh, tak refresh lagi di handphone. Okey, dah ada. Dan kita boleh buka dah. Ni paparannya. Boleh dilihat lah. Sebabnya dalam bentuk folder tadi. Folder yang kita boleh edit, share, can edit. Oh, kecilnya ikut handphone ni. Boleh besarkan? Boleh besarkan untuk lihat. Dan kalau nak print, boleh print lah. Itu paparan di handphone. Kalau paparan di laptop, ni paparan di laptopnya. Okay? I understand. Ni adalah ERPH yang kita jana melalui aplikasi menggunakan AutoCAD. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini. Boleh lihat dalam app sheet. Okey, dalam Tini boleh gunakan short tini.cc/ERPHSR. Enter. Boleh copy ya. Boleh copy daripada tini.cc/ERPH. Boleh copy dan jadikan app ni kepunyaan kita. Saya tak tunjuk tadi macam mana kita nak tukar background dan sebagainya. Tak apa, yang tu boleh lihat semula dalam video-video saya yang akan datang. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.